Yang pertama, subhanallah, yang pertama ilmu yang disebarluaskan, iaitu ilmu yang bermanfaat. Bila saya sebut tentang ilmu yang bermanfaat, kita rujuk hadis Nabi SAW. Iza mata bani Adam, bila mati anak Adam, inqata'u, akan putus segala amal pahalanya, kecuali illa min salas, kecuali 3. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga, wa waladun salih an yad'u lah. Yang pertama saya nak sebut tentang sedekah jariah, tapi akan disebut berkaitan dengan masjid nanti. Yang kedua, pasal ilmu yang bermanfaat. Ada ramai orang salah faham, dia kata ustazah untunglah, ustazah pengajar, ustazah penceramah, ustazah bagi ilmu, seolahnya golongan inilah yang beruntung. Tidak. Kita semua ada ilmu. Tipu kita tak ada ilmu. Ada orang ada ilmu apa? Ilmu masak. Lepas tu dia ajar anak perempuan dia sampai pandai masak. Esok anak perempuan dia nikah, dia pun masak harmoni rumah tangga. Air tangan dia, daripada ilmu masak belajar daripada kita tu, dia pula beri makan kepada anak. Anak cucu kita tu pula membesar dengan baik. Ada pula yang hafaz Al-Quran, subhanallah. Ilmu masak tu menjadi pahala yang mengalir kepada kita tanpa henti, selagi mana ilmu itu dimanfaatkan oleh anak kita. Kita ada ilmu apa lagi? Ilmu lipat kain. Kalau tak diajar lipat kain, cantik tak lipat kain? Tak. Suruh orang lelaki lipat kain, baru kita tahu gulung-gulung je, ataupun besar kecil, besar kecil, besar kecil. Ilmu lipat kain perlu kemahiran yang berterusan, perlu diajar secara berterusan. Akhirnya relax lipat kain, atas angin pun jadi jadi. Kena kebas dulu nak bagi betul petak apa semua. Ilmu menyapu, ada orang menyapu macam tak menyapu. Dah sapu lop, dah. Tu banyak lagi celah-celah tak ambil. Kenapa tak tunduk, ambil bawah meja, bawah sofa pun kena tarik. Ramai mana kalau suami menyapu, isteri menyapu, keluar sampah banyak. Nak kata ilmu tu nampak macam remeh, tapi ilmu pengurusan hidup yang membawa kepada apa? Sakinah, mawaddah, warahmah sebuah rumah tangga. Allahu Akbar. Kita kata rumah tangga adalah bina masjid. Kita tengok masjid perlu dijaga kebersihannya, rumah tangga kita juga perlu dijaga kebersihannya. An-nazafatu minal iman, menjaga kebersihan itu sebahagian daripada iman. Sebab itu orang yang pembersih ni, itu adalah lambang dia orang yang soleh, orang yang beriman. Pengotor ini sifat ataupun sikap datang daripada iblis. Memang jin suka rumah yang kotor, rumah yang bersepah dan sebagainya. Balik ni kena sental tu yang berlumut, tanda siapa tak menyapu. Bersepah, boleh hidup dalam keadaan bersepah, kita bimbang itu lambang hati kita juga bersepah. Bila rumah kita kemas, nampak bersih, itu lambang hati kita kemas, bersih. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, ada orang pandai ilmu apa? Ilmu menjahit. Dia ajar kepada seorang ni pun pandai jahit, jadi sumber rezeki. Daripada sumber rezeki itu dia besarkan anak, pahala mengalir tanpa henti. Yang pandai ceramah, yang pandai mengajar. Apapun kita mesti ada ilmu. Tipu orang tak ada ilmu. Nak atau tidak saja kita memanfaatkan ilmu yang kita ada supaya memberi manfaat kepada orang lain. Baiklah, yang kedua, anak yang soleh yang ditinggalkan. Ibu-ibu sekalian, saya nak tanya, cuba tengok muka anak-anak kita tu. Ada yang duduk tepi anak tu, tengok sikit muka anak tu. Agak-agak anak kita ni lepas kita mati besok, agak-agak dia orang ni doakan tak kita? InsyaAllah. Okey, jangan tanya anak lah, tanya diri sendiri. Setiap hari doakan tak untuk mak ayah? Setiap hari sedekah tak Yasin? Tu payah zikir tu kan. Setiap hari sedekah tak Al-Fatihah? Subhanallah. Ada orang mula-mula meninggal dunia, hari-hari sedekah Al-Fatihah. Lepas sebulan, selang 2 hari. Lepas 3 bulan, selang 3 hari. Lepas 4 bulan, lagi selang-selang. Kadang-kadang sebulan sekali je. Awal-awal ziarah lagi kubur, lama-lama bertahun-tahun tak ziarah. Yang saya nak sampaikan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, tidak ada jaminan untuk anak kita kekal mendoakan kita bila kita dalam kubur, walaupun anak itu dilihat soleh ketika hidupnya. Sebab ia bukan perkara yang mudah. Lepas kita meninggal 10 tahun, 15 tahun, anak tetap istiqamah. Hantar Al-Fatihah, hantar Yasin, hantar doa untuk kita, bukan mudah. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu latih anak kita daripada sekarang mendoakan kita.
Jangan hanya anak je telefon. Assalamualaikum mak. Ya, nak apa? Mak doa mak nak exam. Yelah mak doa, kau jangan risau. Mak kebulnya. Confident je tu kan. Sekali-sekala kita pula telefon anak. Assalamualaikum Malong. Ya mak, apa khabar? Baik. Kenapa mak? Mak nak minta doa ni. Doa apa mak? Doakan mak mati husnul khatimah. Mak biar betul mak. Mak jangan cakap sama mati mak. Betul ni, doakan mak. Kau jangan lupa ya, doakan mak. Yang kedua, doakan mak sakit lutut ni. Yang ketiga, doakan mak. Mak nak gelang emas ni. Bapak kau tak bagi-bagi lagi. Contohlah. Masya Allah. Minta anak doa. Anak pun hujung minggu semua balik. Kenapa balik ni? Mak dah ada tanda-tanda dah. Sebab pelik selama ni mak tak pernah minta doa. Ni ada anak kecil ni kan, Masya Allah. Lepas solat fardu, kan kita solat dengan anak-anak kat rumah. Suami solat di masjid lah. Lepas solat zikir, minta anak tu doa. Nah, dek doakan mak. Mak nak doa apa? Kalau saya minta dengan anak saya yang kecil kan, doakan mak mati husnul khatimah. Doa Umi mati husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah Umi. Dia nak sebut husnul khatimah tu dia tak reti. Ni umur 5 tahun kan. Ya Allah, matikanlah Umi. Sambung sikit, mati baik, matikanlah Umi baik. Okeylah, subhanallah. Anak kecil tak ada dosa, fitrah, bersih, suci murni, tak ada dosa. Malaikat, doa para malaikat mustajab, tak ada dosa. Doa anak kecil tak ada dosa, tak ada keinginan nafsu, bersih, hatinya bersih, tak ada sangka buruk, tak ada dendam, tak ada iri hati, tak ada benci orang. Lepas kita cubit, kita marah, budak tu boleh datang balik senyum pada kita. Sebab hati seorang kanak-kanak ni bersih. Doa mereka subhanallah, insya-Allah Allah pandang, Allah terima. Sebab apa saya sebut begini, psikologinya. Bila kita latih anak sentiasa mendoakan kita saat kita hidup, kejap pesan, jangan lupa doakan mak tiap kali solat ya. Ya mak. Selang berapa hari telefon, lepas solat jangan lupa doakan mak ya. Yalah mak. Lepas kita mendingan, lepas kita mati, anak akan teringat, mak minta doa, ayah minta doa. Subhanallah. Rupanya kita subhanallah, ibu dan anak, ayah dengan anak kita saling memerlukan. Bahkan kita lebih memerlukan doa anak kita selepas kita mati. Sebab itu saya nak ingatkan diri saya sendiri. Kita ada ramai anak. Ada anak yang kita rasa boleh tumpang dia di dunia. Yang ni bagi duit sebulan 500. Yang ni bagi 30. Mana lagi kita sayang? Yang bagi 500 tu. Yang bagi 30. Ya Allah, 30 tak bagi pun tak apalah. Yang 500 balik, suka seronok. Bila 500 nak balik semula kat rumah dia, macam-macam bekal bagi. Yang 30 ni telefon, mak tak boleh balik, tak apalah, nak macam mana, takdir Allah. Sebab apa tak rasa sangat yang ni tak balik. Yang ni balik, dia bawa balik macam-macam. Yang ni kalau tak balik, kasih sayang, kadang-kadang itu dia terpengaruh dengan ukuran dunia. Tapi kita tak tahu anak yang mana takkan tinggalkan doa kepada kita. Mungkin anak yang selalu kecil hati dengan kita tu, yang selalu rasa kita kurang sayang, kita kurang hargai. Yang ni kalau nak balik, barang kita kirim pun kurang sikit. Allahu Akbar. Saya pernah ada seorang ibu ni jumpa. Saya tanya, makcik anak berapa orang? Borak-borak. Ada 8 ustazah. Subhanallah, ramainya anak makcik. Dia pun cerita terus. Anak pertama jadi ni anak kedua ni anak ketiga. Tiba-tiba anak kelima dia tak sebut. Anak keempat ustazah, anak ketujuh, anak keenam terus. Saya kata anak kelima, ustazah tak payah cerita saya anak kelima ni. Kalau ingat buat sakit hati ya. Anak kelima ni banyak buat air mata saya mengalir. Saya malu dengan orang ustazah. Jadi doktor juga, tapi doktor cucuk diri sendiri. Hisap dadah. Jadi seolahnya ibu ini dia hanya berbangga dengan anak yang dia boleh tumpang bahagian dunianya. Saya kata, puan, makcik, mungkin asbab anak seorang ni yang buat perangai yang bermasalah ni, yang membuatkan makcik selalu menangis berdoa, sebab dia anak yang lain tu berjaya. Makcik kena berterima kasih dan makcik kena kesian pada dia. Sebab dalam ramai-ramai anak, Allah uji dia. Sebab Allah nak pastikan makcik ada bangun tengah malam, minta dengan Allah supaya anak ni berubah. Bayangkan kalau semua anak 8 orang semua berjaya, makcik mungkin akan diuji dengan riak, takabur, ujub, bangga. Tak habis cerita pasal anak pada orang lain. Makcik bangga akan letak gambar-gambar, semua berjaya dan sebagainya. Tetapi Allah tahu makcik lebih mampu menerima ujian ada anak seorang ni. Akhirnya makcik tak akan berhenti berhubung dengan Allah, selalu minta doa. Dan mungkin yang mengantarkan makcik ke syurga Allah, anak nombor 5 ni. Sebab makcik menghimpun pahala sabar tanpa henti daripada anak nombor 5 ni.
yang lain tu belum tentu makcik dapat himpun pahala sabar. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tidak ada batasannya. Malaikat tak dapat tulis. Antara amalan yang tidak dapat ditulis, yang tidak ada batas nak tulis betapa banyaknya pahala, adalah pahala sabar. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila kita ada fikiran macam tu ibu-ibu sekalian, kita akan pandang anak yang menguji kita tu, ataupun suami ataupun isteri yang menguji kita, sebagai jalan untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dialah anak yang tidak pernah melupakan kita setelah meninggalnya kita. Okey, seterusnya